awal solat itu, kecuali kita sudah berada di rakaat akhir. Mana kalau kita selesai solat pun tak akan tertinggal rakaat pertama dengan imam itu. Itu banyak perbincangan ulama. Selepas ni saya ada sebut sebahagian ya. Itu yang telah kita bincang dah secara umum. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri pilih maknanya lebih baik keluar daripada salat kalau di peringkat awal, kecuali salat yang kita lakukan itu sudah peringkat akhir, rakaat kedua dah. Mungkin kita boleh percepatkan sedikit, baca ayat ringkas, itu diterima. Dalam mazhab Syafi'i dia pilih yang itu. Baik, yang pertama perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Abu Hurairah adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang kedua, pandangan ulama berhubung dengan mendirikan salat sunat ketika dilaunkan iqamat. Al-Allamah Asy-Syaukani berkata, hadis bab menunjukkan tidak harus menunaikan salat sunat ketika dilaunkan iqamat tanpa membezakan antara dua rakaat fajar atau lainnya. Jadi kata Imam Syaukani berdasar pada hadis ini dan juga hadis lain lah, makna bila dilaungkan iqamat tak boleh lah. Tak kira lah semaya tu solat sunat biasa ke ataupun solat sunat sebelum subuh. Sebabnya begini, sebab solat sunat sebelum subuh ni dia banyak khilaf di kalangan ulama. Setengah ulama kata molek semaya kukuk mana pun, asalkan jangan terlepas semaya fardu. Ramai juga berpendapat gitu. Dan sahabat Nabi kita akan jumpa dari riwayat selepas ni, dia sembahyang walaupun dia terus juga semaya dua rakaat salat fajar ataupun salat sunat subuh, walaupun bertembung dengan salat wajib, dengan yakin bahawa dia tak akan terlepas salat wajib itu. Dan Imam Nawawi antara yang tidak berpendapat begitulah. Imam Nawawi kata kita kena utamakan yang wajib, tak apalah khilaf lah. Bahkan ada sahabat Nabi kita akan jumpa dari riwayat selepas ni, dia terlewat menyebabkan tak sempat nak salat sunat fajar. Selepas selesai salat subuh, terus dia bangun selalu. Situ selalu, tidak kata undur ke belakang dia. Mana kalau dia duduk saf pertama, dia bangun selalu, dia semaya selalu salat dua rakaat qada lah, sebagai qada salat sunat fajar, sebab dia tak ada. Lepas tu Nabi tanya dia, maya ke dia? Dia pun ceritalah gini-gini. Nabi tak kata apa, Nabi tak bantah. Itu dalil bagi setengah ulama yang kita akan bincang dalam selepas ni. Ulama mengatakan bahawa tak apa, bila kita selesai satu solat, kita semaya lalu solat lain tanpa terpisah dengan zikir, tanpa terpisah dengan apa-apa, walaupun tak bergerak, itu boleh. Tapi kebanyakan ulama kata tak boleh. Mana kalau kita selepas semaya kena ada zikir dulu, ataupun kita pindah tempat, baru boleh kita semaya lain. Takut nampak bersambung semaya tu. Jadi 4 rakaat nampak. Dah lepas maya subuh, lepas tu bangun lalu maya, tak pindah-pindah tempat tu. Tak ada zikir-zikir. Takut jadi kata itu muttasil. Jadi ittisal tu, hak tu kebanyakan ulama kata tak molek. Sah tapi tak molek. Itu kita bincang akan datanglah, dia ada bab khusus tu. Baik. Jadi kata Allamah Syaukani, hadis bab ini menunjukkan tidak harus menunaikan salat sunat ketika dilaungkan iqamat. Ketika. Bukan sebelum dilaungkan iqamat. Sebelum dilaungkan, memang ulama kata boleh. Cumanya setengah-setengah kata, kalau bila kita pergi tu, kita tengok, kalau ni kan ada jam, kita tengok jam. Waktu iqamat tu tinggal 30 saat, tak sampai seminit. Tak sampai semaya lah. Sebab kita tahu, dulu tak ada gitu. Dia tak tahu pun, Tok Bilal ni nak qamat pukul berapa. Allah ni kita tahu, bila kita tengok tu, 30 saat lagi nak qamat. Tak sampai semaya lah. Itu lebih baik. Kita kena lihat dari sudut tu. Walau bagaimanapun perkara ni khilaf lah. Para sahabat, tabi'in dan generasi selepas mereka telah berselisih pendapat dalam masalah ini kepada 9 pendapat. Berselisih kepada 9 pendapat. Yang pertama, makruh. Ada yang kata siapa dia semaya, makruh ni bukan makruh ni begini. Makruh ni makna dia semaya, lepas tu orang qamat, dia tak berhenti. Tu makruh. Tu satu. Yang kedua, makruh juga dia siapa tu tiba-tiba dia ketika dia nak semaya, Tok Bilal qamat, dia pun semaya juga. Hak tu lebih berat lagi. Hak tu lebih berat lagi, makruh dia tu lebih berat. Ni hak duk tengah semaya, orang qamat. Situ pun ana sebut sudah. Okeylah, kalau dia semaya tu lama dah nak sudah dah, teruskanlah.
Tapi kalau semaya tu baru, Fatihah baru baca, tak rokok lagi, molek dia niat keluar daripada semaya. Tu. Kebanyakan ulama kata kena niat keluar sebab semaya ni tak boleh tubik main-main gitu. Sebab ada hadis khusus bila Nabi sendiri pun bila dia buat satu ibadat dia tak akan berhenti. Dia akan sudah. Tu disiplin dia lah. Antara orang yang berpendapat makruh kalau dari kalangan sahabat Senomas dia, anak dia Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah, tu antaranya. Kalau dari kalangan tabi'in Urwah bin Az-Zubair, Muhammad bin Sirin, Ibrahim bin An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Tawus, Muslim bin Aqil dan Sa'id bin Jubair. Kalau tokoh agamawan selepas mereka yang tabi'in dan seterusnya yang berpendapat begini, misalnya Sufyan Ats-Tsauri, ni kata makruh ni. Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i di sepuan sebut sana lah. Bahkan Imam Syafi'i kata molek putih lah. Molek putih. Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan Muhammad bin Jarir, Ibnu Abdul Bar dan Imam An-Nawawi telah meriwayatkan daripada Ats-Tsauri bahawa beliau ada membuat perincian. Hukum makruh jika dibimbangi akan terlepas satu rakaat salat subuh. Ni kalau salat subuh lah. Kalau hak lain lagi lah. Apa sebut ni salat subuh ni? Sebab semaya sunat fajar dia lebih utama daripada semaya sunat lain. Hak orang panggil salat kafik fardu. Misalnya salat sebelum zuhur, salat lepas zuhur. Kalau nak banding dengan salat 2 rakaat sebelum subuh, orang panggil salat sunat fajar, hak tu lebih utama. Kalau hak tu, kalau seorang tu tengah semaya salat sunat fajar, kalau dia yakin tak terlepas salat pertama subuh dengan imam, dia boleh teruskan. Itu ada perincian yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tapi kalau salat lain, molek berhenti lah. Molek berhenti lah. Ni untuk salat subuh. Sebab salat sunat subuh ni, kalau kita perhati dalam hadis akan datang kita akan jumpa, nampak diberi penekanan oleh sahabat dan diperakui oleh Nabi tentang kelebihan dia berbanding salat sunat rawatib yang lain. Jika tidak ada kebimbangan terlepas rakaat pertama, maka harus meneruskan salat sunat berikutnya. Kalau yakin tak terlepas, asal salah sudah semaya 2 rakaat. Ini untuk salat sunat fajar. Hak lain molek berhenti. Hak lain molek berhenti. Yang kedua, tidak harus menunaikan mana-mana salat. Ni pendapat yang kedua, lebih keras lagi. Agak ketatlah. Tidak harus, maknanya haram, berdosa. Menunaikan mana-mana salat sunat apabila dilakukan azan. Kalau sebelum tu tak apa. Apabila dilakukan azan, tanpa membezakan salat itu salat sunat fajar ke ataupun salat sunat rawatib yang lain. Tak kira. Ni ada pendapat kedua. Salat sunat fajar pun tak boleh. Lepas ni kita akan tengoklah bagaimana Ibnu Masdi, dia mari nak semaya, tiba-tiba orang komak. Ni maya subuh. Dia maya sunat rumah kakak dia Hafsah. Dia maya tu mungkin dia tahu dah maya subuh baca panjang. Dia maya sunat dia baru dia masuk ke masjid. Kita akan jumpa akan datang. Jadi ulama fiqh letak depan tu. Lagu mana ni Ibnu Umar? Bukan sahabat kecil ni. Faqih di kalangan sahabat tu. Buat gitu. Dia faham lagu mana. Selepas ni kita akan bincanglah. Kukuk mana pun sini, jika tidak ada kebimbangan berkenaan, atau nombor 2, tidak harus menunaikan mana-mana salat sunat apabila dilakukan iqamah. Tak kiralah semaya sunat rawatib selain daripada subuh ke ataupun sunat fajar ke, sunat salat subuh lah, tak kira. Ini adalah pandangan Ibnu Abdul Bar, tokoh besar ni. Yang ketiga, tidak mengapa melakukan salat sunat subuh walaupun imam telah salat subuh. Tak apa, untuk salat subuh saja. Untuk salat sunat subuh, yakni salat sunat fajar. Pendapat ini dinukilkan oleh Ibnul Munzir daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ada buat begini. Masruq, Al-Hasan Basri, Mujahid, Makhul, Hamad bin Abi Sulaiman dan Hasan bin Hayy, mereka semua telah memberikan keharusan hanya untuk salat sunat subuh sahaja, bukan salat sunat yang lain. Dalil mereka adalah hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya apabila telah dilakukan iqamat, maka tidak ada salat kecuali salat fardu kecuali 2 rakaat subuh. Ni. Baik, pendapat ini dibantah dengan dikemukakan pandangan Imam Al-Baihaqi sendiri yang telah berkata. Hak tadi riwayat tadi Imam Baihaqi riwayat. Jadi ada orang bantah guna kata-kata Imam Baihaqi juga. Pandangan ini dibantah dengan dikemukakan pandangan Imam Baihaqi sendiri yang telah berkata, ziyadah ini tidak ada asal. Ziyadah mana? Ziyadah hak tadi, kecuali 2 rakaat subuh, hak tu ziyadah, hak tu tambahan. Hak tu tak ada tu sunat tu. Boleh jadi perawi kata. Hak nabinya setakat kecuali salat fardu, hak tu ya. Misalnya kita semaya qada. Semaya qada,
dekat waktu subuh, katakanlah. Tunggu semaya tak ada. Waktu tak apa, terus ke tu. Ada yang kata begitu. Ada juga yang kata tak boleh. Apa nak maya masa tu? Maya lepas subuh lah. Tu khilaf banyak situ tu. Jadi pandangan itu dibantah dengan mengemukakan pandangan Imam Baihaqi sendiri, yang mana Imam Baihaqi kata-kata kecuali 2 rakaat subuh, tambahan itu tidak ada asal. Tak boleh nak sabit tu. Dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Nas dan Abbad bin Kathir. Dalam riwayat yang kata ada tambahan kecuali 2 rakaat subuh, riwayat ni tidak boleh dipegang. Sebab apa? Ada 2 orang perawi, dia bernama Hajjaj bin Nas dan Abbad bin Kathir. Mereka berdua adalah perawi dhaif. Jadi jika perawi dhaif tak boleh lah. Hak ada tambahan tu. Hak tak ada tambahan tu hak tu sahih. Bahkan Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah yang telah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila dilaungkan iqamat maka tiada salat kecuali fardu saja. Ni sahih riwayat daripada Abu Hurairah. Ni. Imam Baihaqi juga. Baginda ditanya, wahai Rasulullah, apakah termasuk salat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh tu? Baginda menjawab, ya, termasuk 2 rakaat fajar. Dalam sanad hadis ini ada perawi bernama tu, tersilap bernama tu. Ana pun tak erti nak ubah. Semua tulis bernama jadi huruf besar, dia ada tak kena tu. Cuma nak setting tak erti. Dia ada tu, kena cari doktor dia ni. Setiap kali tulis bersama jadi huruf besar lalu. Tu. Kadang-kadang sempat ubah. Dalam hadis ni, hak Nabi kata ya, termasuk juga salat sunat 2 fajar tu. So apa ni salat sunat hak 2 rakaat, salat sunat fajar 2 rakaat termasuk juga. Hak ni. Dalam sanad hadis terdapat perawi bernama Muslim bin Khalid. Beliau telah dipertikaikan oleh sebagai ulama. Jadi bagi ulama yang kata dia ni siqah, maka hadis ni diterima. Bagi ulama yang kata dia ni tidak kuat, dhaif, maka hadis tu dia tak terima. Itu punca khilaf. Maknanya hadis ni ada perawi dia yang mukhtalafi. Perawi dia yang ulama berbeza pandangan dalam mentauthikkan dia, dalam mengatakan dia siqah. Hak ni lah jadi salah satu punca jadi khilaf hukum tu. Awak kata dia tak siqah, bagi kami ramai ni kata siqah. Tu. Bukan kita ni ulama-ulama yang hebatlah yang dalam bidang ni. Ibn Hibban telah menganggapnya siqah. Bukan kecil Ibn Hibban tu. Ibn Hibban kata beliau ni siqah dan berhujah dengan riwayat beliau dalam kitab sahih dia, Sahih Ibn Hibban. Membuat perincian. Baik, yang keempat. Ni pendapat yang keempat. Tadi makruh, ada kata tak boleh, ada kata boleh, tidak makruh. Yang keempat, ada ulama yang membuat perincian. Jika salat itu dilakukan di dalam masjid, luar masjid, atau jika ada kebimbangan akan terlepas 1 rakaat salat bersama imam. Ini adalah pendapat Imam Malik. Jadi Imam Malik kata kena tengok beberapa perkara kita nak letak hukum tu. Pertama sekalinya, terlepas ke tidak? Terlepas ke tidak rakaat pertama tu? Kalau terlepas tak boleh, sah. Lepas tu dalam masjid, kalau dalam masjid tak boleh. Kalau luar masjid boleh. Dia ada perincian begitu. Antara yang membuat perincian gini Imam Malik lah. Hak ni Ibn Umar begitu. Imam Malik menjelaskan, apabila seseorang telah memasuki masjid, hendaklah beliau masuk salat bersama imam. Jangan melakukan salat sunat fajar. Salat sunat fajar pun tak boleh. Dia masuk tiba-tiba qamat dah, tak boleh lah. Kena maya bersama imam. Walaupun salat sunat fajar pun tak boleh buat. Ni kata, mana ada perincian. Tapi maknanya kalau dia masuk, orang tak qamat lagi, boleh semaya lah. Tapi kalau semaya, tiba-tiba akad takbir, terus qamat, tak boleh juga. Sebab apa tu? Takut tinggal rakaat pertama bersama imam. Perincian begitu yang dimaksudkan oleh Imam Malik. Jika beliau belum masuk masjid dan tidak ada kebimbangan akan terlepas 1 rakaat bersama imam, maka boleh salat di luar. Kalau salat di luar masjid ni ramai orang kata boleh. Namun jika ada kebimbangan terlepas, kebimbangan berkenaan, maknanya kebimbangan terlepas rakaat pertama dengan imam, maka hendaklah beliau terus masuk masjid dan salat bersama. Kalau di luar masjid pun tak boleh. Hak ni jadi khilaf ni sebab Ibn Umar tak amal ni. Ibn Umar tak amal ni. Baik, cuba kita tengok lagi. Yang kelima. Jika ada kebimbangan akan terlepas 2 rakaat bersama imam, beliau berkemungkinan tidak sempat pun rokok bersama imam pada rakaat kedua, maka beliau hendaklah terus masuk salat bersama imam. Hak ni tak boleh lah. Jika tidak ada kebimbangan berkenaan, maka hendaklah beliau meneruskan salat sunat berkenaan di luar masjid.
Ni untuk salat sunat fajar. Kemudian masuk ke dalam masjid dan terus salat sunat bersama imam. Ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah dan tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi. Ni pandangan Imam Abu Hanifah. Bukan kecil Imam Abu Hanifah, jangan main-main. Bukan kecil ni. Jangan buat gora main-main Imam Abu Hanifah ni. Kena tengok orang kata kita nak kecil ni. Yang keenam, boleh solat 2 rakaat dalam masjid jika tidak ada kebimbangan akan terlepas rakaat akhir salat fardu. Oh, ni parut lagi ni. Tak apa, asal kedai rakaat akhir pun tak apa. Oh, dah doa lah kalau lagu tu kan. No, nyadar lah. Ini adalah pandangan Al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz dan Imam Nawawi telah menukil pendapat ini juga daripada Abu Hanifah dan tokoh-tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Nawawi, dia kata Imam Abu Hanifah pun ada berpendapat begitu. Boleh. Asalkan jangan terlepas rakaat terakhir. Biar dah. Yang ketujuh, boleh melakukan solat sunat di dalam masjid dan di luar masjid kecuali jika ada kebimbangan akan terlepas rakaat pertama bersama imam. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Mana dia tak beza dalam masjid luar masjid, serupa ya. Yang ke-8, boleh menunaikan solat sunat 2 rakaat walaupun terlepas solat bersama imam jika waktu masih panjang. Ini adalah pendapat Ibnu Jallab dari mazhab Malik. Ni agak parut sikit. Dia kata terlepas tak apa. Tapi setengah-setengah ulama kata dia sebut ni untuk solat 2 rakaat sebelum subuh. Untuk solat tu. Kena faham Malik lah. Ni salah satu pendapat daripada dia ni orang mazhab Malik. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kena faham, biar kita tahulah. Tapi Anas sendiri pun duk tengok-tengok ni antara pendapat terpencil. Tak sudah amal lah ni. Anas sebut semula boleh menunaikan solat sunat 2 rakaat. Ni lebih ditekankan solat sunat fajar walaupun terlepas solat bersama imam, walaupun terlepas sembahyang subuh. Sebab tu pendapat ni ulama tidak menjadi jumhur ulama, bahkan agak terpencil. Syaratnya jikalau waktu solat masih panjang. Ini adalah pendapat Ibnu Jallab. Dia ni salah seorang daripada mazhab Malik. Tapi kalau dalam mazhab lain tak boleh. Ni orang panggil salah satu pendapat yang terpencil lah. Tetapi terpencil pun ada ulama kata begitu. Bahkan ada, wallah nanti yang boleh cek semula, anda pernah baca, mana ada sahabat yang buat ketentuannya untuk semaya sunat 2 rakaat fajar. Tetapi setengah kata tak jelas pendapat. Maknanya kebanyakan ulama kata tak ada sahabat yang kata gitu. Tu ada disebut gitu dalam kitab. Baik, kalau kita nak ambil pendapat lama, termasuk dalam mazhab Pak, tak boleh. Siapa terlepas semaya subuh, tak boleh nak semaya sunat fajar, tak boleh. Tapi ni ada pendapat. Ialah kita kata Ibnu Jallab ni ulama besar juga, tapi tidaklah dikenali ramai. Tapi kukuk mana pun siapa ulama ambil pendapat dia, makna dia ni ulama terkemuka juga. Sebab itulah hati-hati kena ingat kita dalam bab pengikutan pandangan ulama ni kena lihat yang ramai. Jumhur ke? Tu kena tengok tu. Kecuali dalam situasi-situasi tertentu, kita tak boleh nak ikut orang ramai dengan sebab keadaan, kita boleh ambil pendapat ulama walaupun agak terpencil. Kena tengok keadaan. Lalu sampai tahap tu lah. Tapi kukuk mana pun, dalam bab fiqh, dalam bab ilmu fiqh ni tak boleh agak-agak nyada berkali. Tak boleh gitu. Tak sah ibadat. Tidak sah ibadat. Ambo buat gini ni, mengko fiqh ni luah dia kata, tak ada ulama. Tak boleh. Tu orang tak boleh pakar tu. Tu pendapat cara yang tidak boleh diterima dalam disiplin ilmu agama kita, tak boleh. Yang ke-9, apabila seseorang mendengar iqamat, maka tidak halal baginya menunaikan salat sunat fajar dan juga salat sunat lain, sama ada dia berlaku di dalam masjid dan di luar masjid. Jika dia tetap melakukan salat sunat sejurus mendengar iqamat, maka dia telah dianggap melakukan maksiat kepada Allah. Ini adalah pandangan Ahlul Zahir, jumhur ulama salaf. Jumhur ulama salaf dan juga pandangan Imam Al-Khattabi. Tapi jumhur ulama keseluruhannya menganggap boleh. Tetapi makruh. Tu jumhur ulama boleh. Tu pun boleh, tu pun ada perincian tadi lah. Sebab tu anda tengok perincian Imam Malik tadi, hak Malik. Hak Imam Malik sebut tadi. Kita pergi tu, kalau iqamat dah tu tak boleh lah. Kalau tak iqamat lagi boleh. Boleh tu pun bila kita semaya
Baru masuk dalam semaya, tak rokok lagi, tiba-tiba orang iqamah. Lebih baik kita niat keluar daripada semaya, takut jadi terjejah rakaat pertama bersama imam itu. Dan itulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun berpendapat gitu juga. Begitulah. Cuma sini ana tak sebut, ana tertinggal satu poin. Kalau kita duk bincang ni sebenarnya, dia ada juga disentuh oleh ulama kalau seseorang itu berada dalam saf. Contohnya, seorang itu mari semaya, dia masuk saf depan. Dia pun qamat. Dia pun semaya. Allahu Akbar. Sudah masuk, kita kata hampir nak habis rakaat pertama sebagai contohnya. Tiba-tiba dilawan ke iqamah. Dianya duduk saf depan. Hatu lama kata lebih berat lagi dia tekankan dia kena keluar dari semaya. Apa? Sebab dia duduk dalam sah tu, orang nak buat sah tak boleh. Terganggu tu. Kecuali dia duduk alik belakang. Lain cerita. Tu ada juga ulama sebut tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kalau kita mari agak lewat, molek-molek kita semaya agak jauh duduk alik tiang ke, takut-takut kita duduk tengah semaya, duduk rakaat kedua orang iqamah. Lepas tu orang nak betul sah jadi payah bila kita ada dalam sah. Molek kita semaya belakang. Kalau kita cukup kemari lewat. Misalnya mari tengok je di masjid ni, seminit lagi. Seminit lagi tu, tengok pendapat tadi lah. Mana kalau seminit tu kita dah rakaat, mana kita masuk rakaat kedua orang iqamah, tak apa lagi. Tak apa lagi tu. Mana tak akan terlepas pun rakaat pertama dengan imam tu. Tu tak apa. Boleh dikatakan ulama terima tu. Ulama terima tu. Hak kata ahlu zahir kata bila dengar iqamah maya juga. Hak tu tidak halal kata ahlu zahir. Imam Khattabi kata tadi. Tapi Imam Syafi'i tetap kata boleh, cuma makruh. Tetapi kalau siapa perekat tinggal semaya, hak tu tak boleh. Dia ada perincian dia. Baik, seterusnya hadis yang kedua, hadis 866. Wa bi qala akhbarana Ahmad bin Abdullah bin al-Hakam wa Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad an Syu'bah an Warqa bin Umar an Amr bin Dinar an Atha bin Yasar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, apabila dilakukan iqamat, maka tidak ada salat melainkan salat fardu sahaja. Apabila dilakukan iqamat. Sebab tu ulama bila dia bincang, dia kata hadis ni sebut bila dilakukan iqamat. Jadi kalau sebelum iqamat boleh. Tu lah jadi masalah. Sebelum iqamat tu jarak dia Allahu Akbar kita semaya. Lepas tu tok bila pun Allahu Akbar kita baru masuk. Lagu mana tu? Tu jadi khilaf ulama tu. Kalau semaya subuh dia baca panjang zaman Nabi. Subuh dia baca panjang. Berlalam ke surat. Bukan selam ke surat dak. Panjang. Makna dia tak akan terlepas pun rakaat pertama. Dia rokok pun bersama imam. Kalau yakin gitu boleh. Boleh. Lepas ni kita jumpa Ibnu Umar. Lagu mana Ibnu Umar mah tu? Enggak, Ibnu Umar ni sahabat besar, musaqqafin minas sahabah, cendekiawan sahabat. Kita akan tengok selepas ni. Kenapa hati molek? Hadis ni disebut apabila dilakukan iqamat, maka tidak ada salat kecuali yang fardu saja. Salat sunat fajar pun tak boleh. Hukumnya begitu. Baik. As-Sindi berkata, fala salata illal maktubah, nafi dengan maksud larang. Nabi bukan kata jangan semaya kecuali semaya. Nabi tak kata jangan, Nabi kata tidak ada. Mana tidak ada tu penafian, bukan larangan. Tapi kata Syekh As-Sindi, Sindi ni siapa dia? Dia ni buat hasyiah ni Sahih Bukhari. Halul Lughat tu. Nak menghuraikan dia punya perkataan-perkataan dalam Bukhari tu, dia buat nota kaki. Kalau cetak ke India tu ada. Dia punya hasyiah nota kaki tepi, dia lah buatnya. Ni seorang yang mahir lah. As-Sindi dia kata, di sini fala salata illa al-maktubah. Hadis ni berbentuk nafi tapi maksud dia larang. Laras bahasa hadis ni sama dengan laras bahasa Al-Quran. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ni ketika orang sedang berihram ni, maka tidak boleh rafas, jadi melakukan jima' ketika ihram. Tak boleh melakukan perkara fasik dan tak boleh duk balah, duk bertengkar, berbantah-bantah semasa mengerjakan haji dalam ihram maksudnya. Hadis berkenaan bermaksud dalam zahirnya kata tidak boleh, tetapi maksud dia sebenarnya kata asini janganlah menyibukkan diri dengan melakukan salat sunat. Hak tadi, hak atas tadi. Janganlah sibuk
janganlah menyibukkan diri dengan melakukan salat sunat apabila telah dilakukan iqamat. Ia juga memberi maksud jika salat sunat dilakukan pada waktu yang belum dilakukan iqamat, maka dia termasuk yang disyariatkan, masyru'ah. Bolehlah. Demikian juga tidak termasuk dalam larangan jika seseorang yang melakukan salat sunat dalam keadaan beliau telah melakukan salat fardu. Kalau dia semaya dah zuhur rumah dia, tiba-tiba dia mari orang baru qamat, dia boleh semaya sunat. Lepas semaya sunat dia nak semaya zuhur pula pun boleh. Hak tu ulama kata boleh. Sebab dia semaya dah fardu tu. Boleh. Tapi kukuk mana pun kalau dia mari, dia molek semaya fardu semulalah. Hak fardu yang kedua tu jadi sunat bagi dia. Hak tu jelas dalam hadis Nabi. Hak tu dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab mana pun terima tu. Baik, seterusnya. Jadi hak tadi fala rafasa wala fusuqa tu maknanya makna sebaliknya. Janganlah. Walaupun asalnya makna tidak boleh, tetapi maksud dianya jangan. Nafi dengan makna larang. Itu kata tokoh bahasa As-Sindi. Yang kedua, Imam Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari dia, telah beristidlal dengan hadis ini, fala salata illal maktubah. Tidak ada salat kecuali yang maktubah. Ni bila dilakukan iqamah. Jadi hadis ni telah dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat harus memutuskan salat sunat apabila dilakukan iqamah untuk salat fardu. Ini adalah pendapat Abu Hamid. Abu Hamid ni mana Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bila sebut Abu Hamid mana Imam Ghazali. Dan tokoh-tokoh dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam Ghazali pun mazhab Syafi'i juga. Cuma dia beza ke situ. Namun ada kalangan ulama yang mengkhususkan larangan bagi orang yang hendak memulakan salat sunat selepas dilakukan iqamat. Pendapat mereka diasaskan pada firman Allah, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Cuba perhatikan. Di sini kata Hafiz Ibn Hajar berkait dengan pemahaman hadis fala salata illal maktubah. Tidak ada lagi mana-mana salat bila dilakukan iqamat kecuali maktubah semaya wajib. Hak ni kata Hafiz Ibn Hajar, ulama ada berbeza pandangan. Misalnya dia sebut, bagi ulama yang berpendapat boleh kita berhenti salat, kita dengan sengaja kita memutuskan salat, berhenti salat dengan sebab dengan apabila dilakukan iqamah. Ni lah dalil dia ni. Tak kira lah kita duduk rakaat akhir pun, rakaat kedua semaya sunat, tiba-tiba orang tok bila iqamah, kita boleh keluar daripada semaya dengan niat memutuskan salat. Boleh. Ni antara dalil dia. Ini pendapat Imam Ghazali dan tokoh-tokoh dan mazhab Syafi'i. Tapi ada kalangan ulama yang kata dia kata fala salata ilal maktubah ni, hak ni khusus larang bagi orang nak memulakan salat. Tak semaya lagi. Acu nak semaya orang qamat. Hak tu. Ataupun orang qamat dah, lepas tu dia nak pergi semaya, nak semaya. Tu memang tak boleh lah. Hak ni tak boleh. Khusus untuk tu. Kalau semaya dah, tak boleh, kena sudah juga. Mana dalil dia? Ni ayat Quran surah Muhammad ayat 33, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu sia-sia amalan kamu. Hak buat dah. Sebab tu anak kata khilaf tu. Sebab itulah kalau kita perhatikan tadi, siapa berapa tadi? 9 perkara tadi. Kalau kita ambil pendapat supaya Imam Malik dak, dia kata kita semaya tu kita tengoklah. Nak kau jadi terlepas nak semaya fardu tu tak boleh lah. Mana kalau lagi setengah kata jangan terlepas salat rakaat pertama. Setengah kata dak, jangan terlepas rakaat akhir. Khilaf pula situ. Biar dak rakaat akhir tak apa dah. Maknanya sebab semaya dah. Hak ni masalah hak larangan ni orang qamat baru nak semaya. Hak tu tak boleh lah tu. Kena faham gitulah. Dan sebenarnya jumhur ulama begitu. Sebabnya tak boleh. Kita tengok zahir pun tak nak sabar. Orang qamat dia main sunat. Tu tak boleh gitu kan. Baik, hadis yang ketiga, iaitu hadis yang ke-800 yang terakhir bawah tu, sebelum hadis 8 dan 7 tu. Mereka juga beristilah, ni hak kata tu. Mereka juga beristilah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang marfu', mengikut riwayat Ahmad dan At-Tahawi. Maksudnya, apabila dilakukan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat yang telah dilaksanakan. Maknanya hak semaya dah. Maknanya kalau tak semaya lagi, tiba-tiba dilakukan iqamah, hak tu tak boleh mai sunat. Jadi hadis ni sebut hak semaya dah, kecuali hak semaya dah. Habislah tu. Kenyataan ini merujuk salat yang dilakukan bukan salat fardu. Ni salat sunat. Kalau dia semaya salat fardu, dia qadha semaya tu kena sudah qadha tu. Misal contoh dia qadha semaya dekat waktu asar. Nah,
Rakaat muka dia qada semaya zuhur. Baru habis rakaat pertama 3 rakaat lagi. Gak orang qomat dah nak mayasa. Tu dia teruskan, boleh teruskan. Jangan buti tu. Ada yang kata begitu. Hadis yang ketiga iaitu hadis ke-867 wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Sa'd bin Ibrahim an Hafs bin Asim an ibn Buhainah qala uqimati salatus subh fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzinu yuqim faqal atusalli subh arba'an. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Buhainah. Jadi Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Buhainah. Beliau berkata, telah didirikan solat subuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seseorang tu sudah tertinggal, melihat seseorang solat ketika muazzin melaungkan iqamah. Jadi tu tersilap tu sebenarnya tu ana tersilap tu tersilap. Ana ingat ana betul dah ni. Bukan telah didirikan salat, telah dilaungkan iqamah tu. Uqimatis salah. Maknanya telah diiqamatkan untuk salat subuh. Ubah-ubah tersilap tu. Telah didirikan salat subuh. Tidak gitu silap tu. Telah dilaungkan iqamah untuk salat subuh. Tu betulnya tu. Ada tersilap kan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat, ketika muazzin melaungkan iqamah. Ketika muazzin tu qamat, mana qamat tak habis lagi. Mula-mula dilaungkan iqamah tu Nabi tak nampak. Bila dilaungkan iqamah, maka Nabi tengok ada seorang tu semaya. Yang mana pada waktu tu qamat, dia tengah qamat lah. Muazzin sedia qamat. Maka Rasulullah pun kata, apakah engkau salat subuh 4 rakaat? Mu salat subuh 4 rakaat kau? Rasulullah kata begitu. Cuba kita tengok perbincangan. Apa maksud kata-kata Nabi ni? Nabi tanya dia, mu salat subuh 4 rakaat kau? Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Cuba kita tengok sikit lagi. Yang pertama hadis Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah. Hadis Abdullah bin Malik. Siapa dia Abdullah bin Malik ni? Dia ni Ibnu Buhainah. Ana buat koma tu kalau orang ngaji bahasa Arab, Ibnu Buhainah tu dia panggil dalam istilah dia lah. Hadis Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah, iaitu Ibnu Buhainah. Tu ana guna style apa ni dia panggil dalam bahasa Arab. Mana Abdullah dengan Ibnu Buhainah tu orang tula lah tu. Orang tula. Sebab kita kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Timbalan menteri kita sebut. Tu makna Perdana Menteri dengannya orang tula. Kalau kita tukar pun boleh. Tu Hadis ni adalah muttafaq alaih. Hadis Abdullah bin Malik ni hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ni ana sebut biodata perawi secara ringkas kerana ni pertama kali kita jumpa Ibnu Buhainah. Siapa dia Ibnu Buhainah? Ni seorang sahabat. Beliau adalah Abdullah bin Malik Al-Kishb bin Al-Kishb, iaitu namanya Jundub bin Nadlah. Al-Kishb ni nama Jundub bin Nadlah. Mana datuk pada Abdullah ni nama Jundub bin Nadlah bin Abdullah bin Mihsan bin Mubashir bin Sa'd bin Duham bin Nas bin Zahran bin Ka'ab bin Al-Haris. Itu tersilap situ. Bin Ka'ab bin Abdullah bin Nas Al-Azd. Dia ingat habis tu. Mungkin dia ada catatan. Kunyah Abdullah bin Malik adalah Abu Muhammad. Beliau adalah sekutu Bani Al-Muttalib. Beliau lebih dikenali dengan Ibnu Buhainah. Buhainah tu adalah ibu dia. Dikunyahkan dengan ibu dia. Abdullah bin Malik ni dia dikunyahkan dengan nama ibu dia. Bukan kata Ibnu Malik, Ibnu Buhainah. Malik tu ayah dia. Buhainah tu mak dia. Kadang-kadang orang Arab ni dia kata ni anak lelaki Buhainah. Buhainah tu mak dia. Kadang-kadang dia guna ni anak lelaki ya wak ayah dia. Macam-macam lah. Tu semua tu dia panggil kunyah. Kata Ibnu Sa'ad, ayah Abdullah ni adalah Malik bin Al-Kishb. Beliau telah bersekutu dengan Al-Muttalib bin Abdi Manah. Boleh tengoklah dalam senarai nasab keturunan Nabi, Al-Muttalib bin Abdi Manah ni datuk dia yang keberapa. Bukan Abdul Muttalib, atas lagi pada tu. Beliau, yakni Malik bin Abdullah, beliau sebenarnya dalam kurungnya tu Malik, ayah Abdullah lah, telah berkahwin dengan Buhainah dan dikurniakan anak yang bernama Abdullah. Dan Buhainah ni keturunan Rasulullah juga, bahagian atas ni.
Buhainah ni adalah keturunan Rasulullah juga sebenarnya. Sini ana tak sebut di sini. Ibnu Buhainah ni Abdullah bin Malik ni perawi hadis ni adalah antara yang awal memeluk Islam. Seorang yang kuat beribadat, dia sentiasa berpuasa. Ada sebut dia puasa sepanjang tahun pada peringkat awal tu. Dia tak tahulah. Bukan Nabi tak benar ke puasa sepanjang tahun. Nabi kata molek-molek puasa Nabi Daud 11 hari. Ataupun Isnin Khamis ke, paling tidak mana surat 11 hari. Hak tu molek. Nabi tak benar. Sebab aku tak pernah. Aisyah kata Nabi tak pernah buat gitu. Dan dalam sebulan ni Aisyah kata Nabi hanya puasa penuh sebulan, bulan Ramadan. Bulan Rejab, bulan Syaban, atau bulan Syaban tu memang banyak Nabi puasa, tapi tak penuh. Itu kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Jadi Ibnu Buhainah antara yang awal memeluk Islam. Seorang yang kuat beribadat dan sentiasa berpuasa. Beliau telah meninggal dunia di Batnil Raim. Nama satu tempat yang terletak kira-kira 30 km daripada bandar Madinah. Semasa pemerintahan Marwan bin Al-Hakam. Dia meninggal masa itulah. Setengah ulama sebut pada tahun tak silapnya 53 Hijrah. Ana tak tulis di sini. Yang ketiga, lafaz riwayat Bukhari daripada jalur sanad Syu'bah daripada Sa'ad bin Ibrahim menyebutkan maksud, cuba tengok ni ana petik dalam hak Bukhari, dia ada sedikit perbezaan tetapi dia lebih menghuraikan maksud riwayat Nasa'i ni. Kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari, hadis ni juga tapi daripada jalur sanad Syu'bah daripada Sa'ad bin Ibrahim menyebutkan maksud dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki salat 2 rakaat padahal waktu itu telah dilakukan iqamah. Semaya 2 rakaat padahal masa tu orang lain dah iqamah. Muazzin tu sudah iqamah dah. Jadi Rasulullah biar dia semaya. Apabila Rasulullah selesai salat, beliau yakni lelaki berkenaan telah dikerumuni oleh para sahabat. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata pada lelaki berkenaan, apakah engkau itu tertinggal tu, apakah engkau salat subuh 4 rakaat? Apakah engkau salat subuh 4 rakaat 2 kali? Nabi tanya. Baik. Dalam riwayat Bukhari tak berapa jelas lagi. Dalam riwayat Muslim lebih jelas lagi sebut bahawa kenapa sahabat Nabi duk khumung ni hak semaya ketika orang duk tengah qamat. Apa? Sebabnya dalam riwayat Muslim tu Nabi bila dia semaya tu Nabi tegur dia. Selepas itulah maknanya, sebab setengah riwayat kata dia tak semaya lagi. Dia semaya, kemudian bila Nabi tegur tu dia berhenti, dia wisalah. Lepas tu ada setengah ulama kata Nabi tegur dia. Apa semaya? Ada setengah riwayat selepas Nabi solat, Nabi pergi dekat dia, Nabi bercakap sesuatu dengan dia. Ada setengah ulama kata Nabi tak dengar, sahabat ramai-ramai tak dengar Nabi kata gapo dia. Sebab tu sahabat likon dia tu. Seolah-olah likon tanya Nabi kata gapo kamu? Itulah dia royak Nabi kata, Nabi tanya aku, mu semaya 4 rakaat ke subuh? Mu semaya 4 rakaat ke subuh? Itu cerita dia. Kalau kita gabung semua kita boleh faham lah maksud dia tu. Itu maksud dia. Sebab kalau kita tengok riwayat dalam Nasa'i ni lebih ringkas, riwayat Bukhari pun masih ringkas lagi. Riwayat lain, riwayat Ibrahim bin Sa'ad dipanggil. Tu memang dia sebut dengan terang. Nabi tanya dia, sahabat tak dengar, sebab tu sahabat pergi kumu dia pergi tanya Nabi ayat ke dia. Rupanya Nabi tanya dia, maya 4 rakaat ke subuh? Kita tahu apa Nabi kata gitunya. Kalau 4 rakaat mesti Nabi dulu tahu. Tiba-tiba dia pergi tanya, kau nganying. Bawah tu ada. Yang cuba tengok lagi. Yang keempat, Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari dia, para ulama telah berbeza pandangan dalam menjelaskan hikmah di sebalik larangan ini. Baik, kenapa Nabi larang? Apa Nabi larang bila seorang itu semaya dalam keadaan orang sedang melakukan iqamah, Nabi larang tak wis semaya. Sebab tu dalam kisah ni Ibnu Buhainah dia tidak sudah semaya dia. Dalam ni tak sebut. Dalam riwayat lain bila Nabi tegur dia tengah semaya, Nabi tegur dia. Dia tengah semaya, Nabi tegur dia. Ada ulama faham gitu. Dalam syarah dia pun berhenti, dia wisalah. Wisalah tu dalam dia memutuskan semaya, dia niat keluar daripada semaya. Jadi maknanya tak ada sudah semaya 2 rakaat tu. Tu. Baik, hukum mana pun Nabi larang. Kenapa Nabi larang? Apa Nabi larang? Yang pertama, tidak boleh solat sunat ketika dilaungkan azan. Hak ni secara umum. Ketika dilaungkan azan tak boleh. Hak khilaf tadi kalau sebelum dilakukan azan, duk tengah semaya orang azan, itu hal lain. Itu perbincangan lain. Kita bincang dah tadi.
Yang kedua, qadhi iyad dan orang lain berkata, larangan ini agar tidak berleluasa amalan ini sehingga disangka orang ia adalah amalan yang mesti. Takut kalau pakak buat gitu, jadi bermudah-mudah gitu, orang duduk lawan azan ramah semaya. Kalau berlaku berleluasa begitu, takut disangka orang ia adalah amalan yang mesti. Oh, kena buat gitu. Tak apa buat gitu. Tak salah. Jadi kalau mari lewat maya pun tak apa. Boleh maya sunat lagi. Takut jadi lagu tu. Tu kata qadhiyah. Dan ramai juga ulama lain kata gitu. Sebenarnya kenyataan qadhiyah ni disokong oleh riwayat Ibrahim bin Sa'ad. Ana sebut tadi lah. Disokong oleh riwayat Ibrahim bin Sa'ad yang menyebutkan yushiku ahadukum. Yang memberi maksud seseorang kamu akan menjadi keliru. Kalau duduk semaya ketika orang iqamah, kalau berlaku begini berleluasa, orang akan jadi keliru. Bagi orang-orang baru-baru masuk Islam, baru masuk Islam, rupanya boleh maya waktu qamat ni. Tak apalah mari lewat sikit pun boleh maya lagi. Walaupun orang duduk maya fardu dah pun. Takut jadi lagu tu berat. Tu kata qadhiyah. Sebab apa? Sebab bila diiqamatkan untuk semaya fardu, yang sepatutnya dilakukan oleh makmum ni nak semaya ni, bersiap untuk masuk saf. Hak tu sebenarnya. Bersiap untuk masuk saf. Difaham daripada kenyataan ini, jika tidak timbul apa-apa kekeliruan, maka ia diharuskan dan tidak makruh. Kalau semaya luar masjid ke, semaya nusuk alitiyah ke, maknanya sembunyi-sembunyi. Tu tak apa. Memang ada ulama berpendapat gitu. Tapi kukuk mana pun kena ingat, pendapat ni dia merujuk kepada jangan sampai terlepas salat fardu. Terlepas salat fardu, terlepas semua kau. Khilaf pula tu. Ada kata jangan terlepas rakaat pertama. Ada kata jangan terlepas rakaat akhir. Macam-macam pula khilaf tu. Baik, yang ketiga. Ada yang mengatakan agar tidak terkeliru antara salat fardu dan sunat. Setengah ulama menyebutkan pandangan ini, yakni pandangan yang ketiga ini, lebih dekat pada kebenaran. Kerana ia lebih menepati maksud pertanyaan Nabi SAW dalam hadis, atusalli subha arban, musmaya subuh 4 rakaat. Hak tu kata-kata Nabi merujuk pada takut orang-orang jahil faham gitu. Kita lah ni tak apalah. Gua masuk Islam lama dah. Duk semaya pula takut mereka awal-awal dulu. Takut maya subuh 2 jadi 4. Mungkin dia tengok sahabat buat gitu. Mana lepas Nabi wafat pun takut ada lagi orang lagu tu. Tak boleh. Takut jadi keliru gitu. Setengah ulama kata pendapat ketiga ni lebih tepat dengan hadis bab yang kita bincang ini. Yang keempat, Imam An-Nawawi berkata, ni tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, dia kata larangan itu agar dapat masuk ke dalam salat fardu dari awal, sebaik saja imam mengangkat takbiratul ihram. Tujuan suruh berhenti tu, Nabi larang tak suruh itu tu, biar makmum tu, bila tu imam angkat takbir Allah Akbar, dia boleh masuk semaya lalu. Maknanya kalau dia tengah semaya sunat, dia kena berhenti lah. Itu kata Imam Nawawi. Ini mewakili mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Menjaga, ini kata Imam Nawawi lagi, menjaga dan memberi penekanan kepada amalan mukammil. Amalan mukammil ni maknanya amalan yang boleh memberi kesempurnaan kepada salat fardu. Hak tu lebih diutamakan berbanding duk sibuk dengan nak semaya sunat. Ni bila orang iqamah tu. Yang kelima, sebahagian ulama berpendapat larangan ini agar ada pemisahan antara salat fardu dengan salat sunat. Imam At-Tahawi lebih cenderung pada pendapat ini dengan beberapa alasan. Ini antara dia sebutlah, banyak terdapat hadis yang menyuruh salat sunat sebelum salat fardu. Banyak terdapat hadis yang menyuruh salat sunat. Sebab tu dia kata boleh. Cuma biar ada pemisahan. Ni kalau dia gini sebenarnya hak ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, maknanya kawan tu semaya dalam sah, misalnya duduk sah depan ataupun sah yang kedua. Muka sahabat semaya ni siapa sah, siapa luar masjid, dia mari duduk sah utama ni dia main sunat. Orang lepas tu orang azan, orang qamat, dia main sunat. Jadi maknanya bila dia selesai semaya sunat, terus bangun semaya fardu lalu. Jadi macam bersambung tu. Tu maksud dia. Sedangkan antara salat sunat dengan salat fardu kena ada pemisah. Paling kurang pun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu mengikut ulama berdasar kepada riwayat Ibnu Mas'ud tu. Paling kurang. Ni lepas maya terus mengenduk dalam sah dah. Tak bergerak pun kaki tu. Jadi nampak sambung semaya sunat semaya fardu. Hak tu tak boleh. Sebagai ulama. Dia Imam Tahawi setuju ni. Ia memberi faham jika seseorang salat sunat di satu penjuru masjid
dan tidak ada timbul kekeliruan apa-apa, maka makruh. Bukan taklih, makruh. Boleh, tapi makruh. Dia semaya alik belakang, maknanya tak terganggu pun orang nak buat sah. Itu dia boleh sesahkan semaya tu. Jika ilat bantahan, jika sebab bantahan adalah semata-mata agar ada pemisahan, maka ia tidak tepat dengan peristiwa Ibnu Buhainah yang telah menyelesaikan salat sunatnya dan terus masuk dalam salat fardu. Hak ni pun sebenarnya tersilap ni, terjemahan ni. Oh, pelik tu ana berkalian ana betul dah tu. Tak, jadi tak terbetul juga sini. Gini sebenarnya tu, silap tu kan. Jika ilat bantahan adalah semata-mata agar ada pemisahan, maka dia tidak tepat dengan peristiwa Ibnu Buhainah. Sebab dalam riwayat lain sebut Ibnu Buhainah ni, bila Nabi tegur dia terus makna keluar dari salat. Tu. Keluar daripada salat. Ada yang kata begitulah. Tapi ada juga yang kata tak. Dia terus semaya sunat. Jadi sebenarnya hak ni tidak salah, sebab ana baca tu ada setengah kata tak, dia berhenti semaya. Tapi ulama kata awak nak kata dia berhenti semaya, mana dalil? Tapi dalam syarah Ethiopi ni sebut, dia kata tak, Ibnu Buhainah ni memang dia semaya sampai habis. Siapa dia wisalah? Tu. Lepas tu Nabi tak kata apa. Nabi kata lain kali jangan buat gitu. Nabi tak kata. Padahal maknanya bila dia semaya, habis tu terus dia maya fardhu lalu. Tak ada pemisahan tu. Terus maya lalu. Cuma di sini setengah ulama kata tak jelas. Apakah Ibnu Buhainah semaya dalam sah ni ataupun dia maya satu sudut lain. Hak tu tak jelas. Kalau dia semaya di belakang tak terganggu ni, itu lain kira. Ni masalahnya semaya, mari dia semaya depan. Tiba-tiba orang iqamah, dia teruskan juga semaya. Jadi tergendala sah, nak bentuk sah tu tergendala. Itu satu perkara yang lebih ditekankan juga. Baik. Antara hadis yang tidak menyokong pandangan kelima adalah hadis Qais bin Amr yang telah dikeluarkan oleh Abu Daud dan orang lain. Maksudnya begini, jadi kalau kita kata Nabi lari tu takut takut jadi macam bersama semaya. Tak ni. Ibnu Buhainah ni dia semaya, dia sesah semaya. Baru dia masuk dalam semaya fardu. Maknanya dia semaya sesah dulu semaya, terus masuk dalam semaya fardu. Itu bersambung tu. Tidak dipisah dengan apa-apa amalan lain itu. Zikir ke, semaya pindah tempat ke, tak terus main lalu. Lepas tu nak kata lari tu tak seri berlaku pemisah antara salat sunat fardu, tak tepat tu. Baik. Antara hadis yang tidak menyokong pandangan kelima, hak kata supaya terpisah tu, supaya ada berlaku pemisah. Hadis riwayat Qais bin Amr yang telah dikeluarkan oleh Abu Daud dan orang lain yang menyebutkan lebih utama, yang menyebutkan maksudnya sesungguhnya beliau yakni Qais bin Amr telah salat 2 rakaat fajar selepas salat subuh. Ni. Jadi Qais ini seorang sahabatlah. Dia tak sempat nak semaya solat fajar 2 rakaat. Selesai semaya subuh dia bangun selalu semaya. Duduk dalam sah tu lepas subuh, bukan kata bangun enggak semaya belakang dak. Dia bangun semaya selalu. Qadha lah kiranya. Qadha salat sunat fajar 2 rakaat. Jadi ditanya dia buat apa semaya? Ni ringkas ni hadis ni. Apabila ditanya, maka dia menjelas kepada Nabi SAW tentang perbuatannya yang terus melakukan qadha salat sunat fajar secara terus tanpa dipisahkan oleh apa-apa amalan lain dengan salat subuh. Maka tiada apa-apa bantahan daripada Nabi SAW. Justru ini semua menunjukkan bantahan Nabi SAW terhadap perbuatan Ibnu Buhainah dalam hadis yang kita bincang ni adalah sebab tidak boleh mendirikan salat sunat ketika salat fardu, dan ianya selarah dengan keumuman hadis idza uqimatis salah fala salata illa al maktubah. Jadi larangan Nabi terhadap Ibnu Buhainah ni maknanya taklih. Selepas ni taklih dah. Hak mu buat dah ni tak apalah. Lepas ni taklih dah. Hak tu kebanyakan ulama kata taklih. Kalau kita kata taklih, larangan itu bukan kerana nak suruh terpisah semaya sunat dengan semaya fardu. Nak yang taklih tu semaya masa orang semaya fardu tu, masa iqamah pergi semaya sunat, taklih. Apa? Kena semaya fardu sahaja. Nak yang taklih. Tapi moga dia buat dah ni, nak buat lagu mana? Gitu maksud dia. Yang terakhir, yang keenam. Ibnu Umar memahami larangan ini khusus pada orang yang berada dalam masjid. Pula dah ni seorang sahabat besar ni. Ibnu Umar pula kata. Paruk ni. Ibnu Umar memahami larangan dalam hadis Ibnu Buhainah ni, hak ni khusus pada orang hak duduk dalam masjid, hak berada dalam masjid. Riwayat sahih menyebutkan bahawa beliau telah membaling batu kecil
kepada orang yang salat sunat dalam keadaan dilaungkan iqamat. Tersilap tu, potong satu. Dia siapa dia ambil batu kecil, hasap ni batu kerikil kecil, dia pekung. Suruh kawan tu paling, dia suruh berhenti maya. Apa tu? Orang duk iqamat, duk mai sunat. Riwayat sahih yang lain juga menyebutkan bahawa beliau ketika hak tu makna dalam masjid, kena ingat kena faham dua-dua ni. Ketika dilakukan iqamat, tiba-tiba ada orang semaya sunat dalam masjid. Qamat dah. Hak tu dia pekung anak batu. Baik, ini sahih daripada Ibnu Umar. Riwayat sahih yang lain juga menyebutkan bahawa beliau ketika sedang menuju ke masjid lalu mendengar iqamat, maka beliau telah singgah untuk salat sunat fajar di rumah Hafsah. Adik-beradik dia lah. Anak Sayyidina Umar Bakar radhiyallahu anha. Dia berhenti semaya. Sebab apa? Sebab bagi dia semaya luar masjid tak apa. Ni Ibnu Umar ni. Dia berhenti semaya rumah Hafsah. Apabila orang qamat dah ni, apabila selesai salat sunat berkenaan, barulah beliau memasuki masjid untuk salat bersama imam. Moga rumah Hafsah dekat masjid. Sebab Ibnu Umar ni salah seorang sahabat Nabi berpendapat ni untuk salat sunat fajar ni. Jangan pergi salat sunat lain. Mana kalau kita lewat pun, asalkan kita tak masuk masjid lagi dan kita yakin tak akan terlepas semaya subuh, kita boleh semaya sunat tu luar masjid. Ibnu Umar antara berpendapat gitu. Ni Ibnu Umar ni sahabat utama ni. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam kebanyakan mazhab kata tadilah, mana kalau masih kalau kita tak semaya lagi tak boleh walaupun duduk luar masjid pun. Tu. Dan itulah pendapat jumhurul ulama. Kecuali hak semaya dah terlancur. Semaya dah pun kalau cekera ke terlepas rakaat pertama, kena putuskan salat. Tak perlu kita selesaikan salat tu. Begitulah. Lepas tu ambil hak jumhur lah. Anas syuki ambil hak jumhur. Mana tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau kita mari ni orang tak qamat lagi, dan kita yakin kalau kita semaya pun tak akan terlepas rakaat pertama pun. Tak apalah, boleh lah. Tu pun kena tengok. Kalau duduk dalam sah depan atau sah kedua, yang orang nak buat sah jadi payah lah. Tu kita lebih baik kita terus memutuskan salat. Niat keluar pada salat. Takut terganggu sah pula. Kecuali kita semaya di bahagian sudut belakang ke, tidak terganggu orang nak buat sah. Itu ulama kata dia anggap mustahab lah. Molek kita keluar daripada semaya. Baik, bab 61 ni kita bincang minggu hadapan. Fi man yusalli raka'atail fajri wal imam fi salah. Berkenaan orang yang salat sunat fajar ketika imam sedang salat. Ni pada hadap bincang dah tadi. Imam nasai wak mari pula tajuk. Lagu mana hukum orang salat sunat fajar ketika imam sedang salat? Wallahu alam. Kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.